Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Faini Adlina binti Muhammad Fazuli, bernomatik C01A1970. Pada ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan tentang pengiktirafan warisan kebangsaan. Tapak warisan semula jadi, sistem kereta api Bukit Pulau Pinang terletak di alamat Jalan Stesen Bukit Bendera, Selah 1500, Air Hitam, Pulau Pinang, Malaysia. Tapak tersebut berusia 100 tahun dan tahun pembinaannya iaitu pada tahun 1923 dan sistem semasa iaitu bermula 2010. Tapak kereta api ini dijaga oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan ditadbir oleh Perbadanan Bukit Pulau Pinang. Tapak ini dimiliki oleh Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang iaitu dalam golongan PBBPP. Seterusnya kita masuk pada keadaan tapak, iaitu tapak stesen kereta api ini masih kekal dalam keadaan baik, mencerminkan penyelenggaraan dan peningkatan yang berterusan. Jenis seni bina iaitu sistem kereta api pengembaraan funicular. Keluasan tapak ini kira-kira 2 km dan panjangnya sepanjang trek kereta api tersebut. Latar belakang tentang stesen kereta api Bukit Pulau Pinang ini, kisahnya bermula pada tahun 1897 apabila sekumpulan penduduk yang bercita-cita tinggi membayangkan sebuah kereta api untuk menaklukki pendakian curam ke Pinang Hill. Percubaan awal dikuasakan oleh enjin steam, terbukti tidak berjaya. Namun projek itu muncul semula pada tahun 1909 dan diketahui oleh Jurulatera Arnold R. Johnson. Diketahui oleh Jurulatera ini, ia mengilhamkan oleh reka bentuk Switzerland dan dia menghasilkan kereta api funicular dan ditakdirkan untuk menjadi mercu tanda kemajuan di Pulau Pinang. Kegunaan tapak pula ialah sebagai pengangkutan awam. Seterusnya tarikan pelancong, enjin peningkatan ekonomi serta gerbang ke arah tempat pelancongan yang menarik di Pulau Pinang. Seterusnya, nilai warisan yang ada pada tapak ini ialah kepentingan sejarah. Hal ini kerana tapak stesen api Bukit Pulau Pinang ini dibina pada tahun 1923. Jadi, kereta api funicular ini antara yang tertua di Asia Tenggara dan ia memainkan peranan penting dalam pembangunan Pinang Hill sebagai stesen bukit kolonial dan destinasi pelancongan. Seterusnya, kepentingan budaya. PHR atau Penang Hill Railway ini ialah mercu tanda yang digemari dan simbol warisan pelbagai budaya Pulau Pinang. Ia telah dipaparkan dalam banyak filem dan karya sastera memperkayakan landscape budaya tempatan. Dan warisan seterusnya ialah kepentingan seni bina. Hal ini kerana sistem kereta api mempamerkan ciri kejuruteraan dan estetik yang unik, mempamerkan seni bina era kolonial yang diadun dengan pengaruh tempatan. Selain itu, kepentingan alam sekitar iaitu Penang Hill Railway ini menyediakan akses mesra alam ke Penang Hill, mempromosikan pelancongan, lompat dan melindungi ekosistem puncak bukit yang rapuh. Pada akhir sekali, justifikasi untuk penyenarannya warisan kebangsaan bagi sistem kereta api Bukit Pulau Pinang ini kerana ia mempunyai kriteria yang digariskan dalam Seksyen 67/2 Akta 645 iaitu kepentingan sejarah, budaya, seni bina dan alam sekitar. Operasi berterusan menyumbang kepada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat setempat di Pulau Pinang. Ia juga menerangkan sebagai tapak warisan kebangsaan yang akan memastikan pemeliharaannya, mempromosikan industri pelancongan Pulau Pinang dan mendidik generasi akan datang tentang kekayaan sejarah dan nilai budayanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Ain binti Muhammad Sani, bernombor metrik C21A2165. Di sini, saya memilih tajuk objek warisan iaitu manuskrip hukum Kana Melaka merupakan objek warisan ketara. Pengenalan manuskrip hukum Kana Melaka ini dipamerkan di Balarang Seri Istana Negara Lama dalam Istana Kuala Lumpur. Ia dimiliki dan dijaga baik oleh Muzium Diraja Kuala Lumpur. Objek ini berusia 532 tahun bermula dari tahun 1489. Latar belakang atau sejarah manuskrip hukum Kana Melaka ialah
Manuskrip Hukum Kandang Melaka merupakan undang-undang yang paling tertua di negara ini. Ia juga merupakan satu perlembagaan yang bertulis berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Manuskrip itu dianggap sebagai sesuatu yang berharga dan berartifak sejarah yang penting kerana ia memberi gambaran yang unik tentang undang-undang, adat resam dan tradisi Kesultanan Melaka. Hal ini demikian kerana sebelum setiap rakyat Malaysia perlu aku kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia, Hukum Kandang Melaka sudah diguna pakai seawal tahun 1424 oleh Kesultanan Melayu Melaka dan diterima juga oleh Tanah Melayu. Seterusnya, Hukum Kandang Melaka adalah undang-undang adat Melayu yang bersesuaian dengan Islam. Pengubalan dan pengumpulan Hukum Kandang Melaka ini dipercayai bermula pada zaman Sultan Muhammad Shah pada tahun 1424 dan kemudiannya melengkapi pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah iaitu pada tahun 1445 iaitu pada era kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Di samping itu, Hukum Kandang Melaka mengandungi undang-undang jenayah, undang-undang muamalah, undang-undang keluarga, undang-undang keterangan dan acara syarat-syarat menjadi pemerintah serta tanggungjawab terhadap pemerintah. Seterusnya, manuskrip Hukum Kandang Melaka sangat penting kerana manuskrip itu merangkumi pelbagai topik termasuk undang-undang harta, perkahwinan, warisan, kesalahan jenayah dan hukuman. Melalui dokumen itu, ahli sejarah dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang landscape budaya rantau itu pada masa kini. Satu lagi aspek penting manuskrip Hukum Kandang Melaka ialah ia menyediakan gabungan unik undang-undang dan adat resam Melayu dan Hindu yang mencerminkan kepelbagaian masyarakat Kesultanan Melaka. Dokumen itu ditulis dalam bahasa Latin, Jawi dan gaya tulisan Arab yang juga menawarkan pandangan tentang tradisi budaya dan linguistik di rantau ini. Akhir sekali, manuskrip Kandang Melaka dianggap sebagai artifak sejarah yang berharga kerana ia menyediakan rekod yang nyata tentang undang-undang, adat resam dan tradisi Kesultanan Melaka. Slide terakhir daripada saya menunjukkan nilai manuskrip Hukum Kandang Melaka. Yang pertama, manuskrip ini memberikan gambaran unik tentang undang-undang, adat resam dan tradisi Kesultanan Melaka yang memerintah semenanjung Malaysia dari tahun 1489. Yang kedua, manuskrip Hukum Melaka dianggap sebagai artifak sejarah yang berharga kerana ia menyediakan rekod nyata tentang undang-undang dan adat resam tradisi Kesultanan Melaka. Yang ketiga, manuskrip Hukum Kandang Melaka memberikan gambaran yang jarang dan unik tentang tradisi budaya dan bahasa di rantau ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Solihah binti Azizan, penambah matrik C21A2189. Saya akan membentangkan tentang warisan tidak ketara. Nama objek bagi warisan tidak ketara ialah kuih beka. Warisan tidak ketara ini merupakan masakan tradisi kaum Melayu dan jenis masakan ini pula adalah sejenis kuih. Kuih beka ini terkenal di utara semenanjung Malaysia dan selalunya popular pada bulan Ramadan sekitar tahun 1960-an hingga 1970-an. Kuih ini juga sering dihidangkan pada waktu petang bersama kopi atau teh. Walau bagaimanapun, pendapat dari sesetengah individu menyatakan bahawa kuih tradisional ini merupakan kuih tradisi masyarakat kaum Banjar. Kini, kuih beka sukar untuk didapati dan hanya ada 2 buah gerai sahaja yang menjualnya iaitu di Teluk Bahang dan Batu Feringgi di Pulau Pinang. Oleh kerana proses pembuatannya yang agak sukar, tidak ramai individu yang mahir membuatnya walaupun ramai di antara masyarakat masih lagi mengembari kuih ini. Adanya asimilasi dari segi makanan juga membuatkan kuih tradisional ini semakin dilupakan. Walau bagaimanapun, kuih ini mampu menunjukkan keunikan tradisi kaum Melayu di Malaysia. Berikut adalah merupakan resepi kuih tradisi masyarakat kaum Melayu di Pulau Pinang iaitu kuih beka. Itu saja daripada saya. Terima kasih.